Assalamualaikum semua, saya Rani Husin. Kepada anda semua yang berada di luar sana, pengguna media sosial, pastikan anda tidak menyebarkan ataupun kongsikan berita-berita yang tidak sahih. Pastikan berita-berita yang anda sebarkan adalah berita yang sahih, datang daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai untuk mengelakkan kekeliruan kepada masyarakat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Jabatan Penerangan Negeri Johor bersama menyebarkan maklumat sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bersama kami di Influencer Japan Johor edisi Rabu 14 Februari 2024. Dan spesialnya anda bersama saya Hisham Azmi selaku host anda pada hari ini. Dan buat anda yang sedang stream kami melalui Facebook page Jabatan Penerangan Negeri Johor, anda dipersilakan untuk menekan butang like dan juga share live kali ini. Dan sekiranya anda ada sebarang persoalan dan juga pendapat dan sebarang komen, anda boleh letakkan komen anda di ruangan di bawah, dan insyaAllah sebentar saja lagi saya akan bacakan satu-satu persoalan anda. Tak lupa juga kita juga bersiaran langsung melalui aplikasi TikTok. Jadi anda boleh check it out TikTok Japan Johor. Boleh sama-sama kita menyebarluaskan informasi pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, spesialnya Influencer Japan akan bawakan topik-topik yang memberikan informasi-informasi yang guna kepada anda. Dan pada hari ini kita akan bawakan topik yang cukup segar dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia khususnya, iaitu pangkalan data utama padu. Dan sebenarnya kita sedia maklum, pangkalan data utama padu ini telah pun diluncurkan pada 2 Januari 2024 yang lalu. Dan Kerajaan Malaysia pastinya menjadikan satu platform untuk menyebarluaskan bantuan dan juga subsidi secara bersasar kepada seluruh masyarakat di Malaysia ini. Dan bagi bercerita dan juga bersembang dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, saya dengan berbesar hati untuk bersama-sama dengan yang berbahagia Puan Mazriha Yaakob, Pengarah Jabatan Perangkat Negeri Johor. Assalamualaikum Puan, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Okay, terima kasih juga di atas jemputan Japan sudi menjemput Dawza Johor untuk bersama-sama pada pagi ini. Dan pastinya sepanjang tempoh ini adalah tempoh yang sangat busy untuk Dawza. Ya, betul. Dan Puan, kita nak cerita pasal padu ni, tapi sebelum tu kita kata apa, panaskan dulu kursi kita ni. Kita boleh cerita sikit lah background Puan selaku Pengarah Jabatan Perangkat Negeri Johor. Kita boleh kenalkan diri Puan kepada penonton-penonton di Facebook kita. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam Melayu Johor. Saya Mazriha binti Yaakob, Pengarah Jabatan Perangkat Malaysia Negeri Johor. Dan untuk maklumat semua, Jabatan Perangkaan Negeri Johor sekarang ini sedang giat melaksanakan pelaksanaan padu ya. Dan kita nak mohon semua bangsa Johor untuk mengemaskini padu dengan kadar yang segera bagi mengelakkan kesesakan pada 31 Mac nanti. Alright, itu pesanan awal kepada semua penonton-penonton live Facebook dan TikTok kita. Dan alang-alang Puan pun dah buka pintu. Kita cerita pasal padu ni Puan. So mungkin Puan boleh berkongsikan kepada kita penonton-penonton Facebook dan TikTok berkenaan dengan apa sebenarnya sistem padu. Kalau macam saya katakan tadi ialah memberi bantuan dan subsidi secara bersasar. Mungkin Puan boleh ceritakan dengan lebih lanjut apa itu padu dan bagaimana sambutan masyarakat terhadap sistem padu ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
sebelum saya ni saya nak maklumkan dulu apa itu padu lah supaya kita semua boleh lebih memahami. Jadi secara laymannya padu itu macam satu pengkala data, is a database yang mengandungi profil individu dan maklumat ahli isi rumah bagi warga negara dan penguasa tetap 18 tahun ke atas. Okey, jadi padu ini kita bina adalah sebenarnya untuk membantu kerajaan melaksanakan dasar bersasar. Jadi agenda utamanya adalah untuk pemberian subsidi secara bersasar lah. Selain daripada itu, selain daripada bantuan subsidi, kita juga mewujudkan padu ini untuk perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi selain daripada pemberian subsidi bersasar seperti petrol, beras dan sebagainya kan, kita pun ada juga perlindungan sosial bagi satu-satu kawasan yang kita nak tahu keadaan penduduk, profil penduduk sesatu kawasan tu. Jadi in terms of sosioekonominya bagaimana, in terms of profil demografinya bagaimana. So itu penting bagi satu kerajaan untuk mewujudkan dasar-dasar tertentu bagi setiap masyarakat di satu-satu kawasan. So contohnya macam daerah DJB. So kita towards aging population kan. Jadi ramai warga tua yang ada di daerah tersebut. Dan apakah kemudahan ataupun perlindungan sosial yang sepatutnya diwujudkan di kawasan tersebut. Contoh seperti klinik, hospital dan juga farmasi. So sebab kita tahu warga negara ini memerlukan ubat-ubatan dan sebagainya. So begitulah. Jadi jangan ada macam satu sentimen ataupun tanggapan dalam fikiran kita ni padu ini hanya untuk golongan B40. Tidak, kita tidak sasarkan hanya untuk golongan B40 sebab T20 dan juga M40 sepatutnya tidak tercecil dalam sistem padu ini. So untuk maklumat semua, dalam sistem padu ini kita telah ada maklumat 30 juta penduduk rakyat Malaysia. Dan memang dalam sistem padu ni kita telah integratekan data-data daripada agensi-agensi kerajaan lain. So daripada zaman dia lahir sehinggalah kematian. Jadi dalam sistem itu mungkin ada data-data maklumat tuan-tuan dan puan-puan yang tidak dikemas kini. So contohnya kalau kan dulu belum berkahwin, bujang kan. So sekarang dah berkahwin dan komitmen tu dah semakin tinggi. Betul tak? Jadi melalui padu ni kita bagi peluang kepada semua rakyat untuk kemas kini supaya kita tahu keadaan rakyat itu sendiri. So itu adalah sangat penting kepada kerajaan lah sebenarnya untuk membuat dasar yang tepat. Jadi saya boleh katakan sistem padu ni bukan hanya dia boleh dikira sebagai satu platform serampang dua mata pun. Bukan sahaja kerajaan gunakan platform ini untuk menyalurkan manfaat kepada masyarakat, tetapi pada masa sama kerajaan juga boleh gunakan info-info tersebut bagi merangka dan juga merancang sesuatu yang lebih baik pada masa akan datang. Ya betul. So macam mana dengan sambutan masyarakat di negeri Johor khususnya? Okey. So alhamdulillah tahniah saya nak ucapkan kepada semua rakyat Johor lah kerana dalam masa 44 hari setelah padu dilaksanakan, kita punya pengemas-kinian penduduk telah meningkat kepada 11.1% atau 306,701 orang pada 13 Februari semalam lah. Jadi kalau kita nak compare pada 14 Januari tu, pengemas-kinian kita hanya 4.6%. 4.6%. Ya, jadi agak rendah dan sekarang dah double digit. So saya mohonlah supaya ianya menjadi 3 digit. So 100% lah tu maksudnya. InsyaAllah mungkin selepas ini akan ditambah ramai lagi masyarakat akan menyambut dan juga mendaftar ke sistem. Jadi saya nak ambil peluang untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah jugalah kepada daerah Segamat kerana telah mencatatkan pengemas kinian penduduk yang mengisi padu yang amat tinggi lah. Mungkin sekarang dah 20% bagi penduduk di daerah Segamat, dan kita nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada Japan Segamat, Encik Sofian, sebab dia telah banyak membantu
melancarkan pelaksanaan pengemas hunian padu di Segaman. Cik Sofian, ada Cik Sofian Terima kasih Cik Saya percaya Cik Sofian juga sedang menonton Influencer Capai pada hari ini. Ini kredit daripada pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Itu sendiri kepada Cik Sofian. Tahniah ucapkan kepada Cik Sofian. Okey. Dan Puan, dah lalang Puan cerita top daerah yang paling tinggi. Mungkin Puan boleh share juga daerah yang paling rendah. Bagi kita orang kata apa, wake up call sikit daerah-daerah yang paling rendah ni, supaya menggiatkan lagi langkah-langkah dan juga orang kata apa, daftar padu. Siapa daerah-daerah? So daerah yang paling rendah setakat ini adalah JB dan juga Kulai lah. JB dan juga masih lagi tidak mencapai double digit pemasukan 100%. Masih lagi sedikit, saya masih lagi dalam 9-8% sajalah pemasukan. Jadi untuk makluman, penduduk di JJ dan Kulai adalah area yang tinggi. So in terms of bilangan memang mereka tinggi, tapi kita ingatkan dengan populasi, disebabkan populasi yang tinggi, yang besar menyebabkan perasaan mereka kecil. Jadi mungkin kita bermulalah semua penduduk di JB, terutama pada golongan muda, supaya tidak ada simptom memenuhi 30% Mac, ataupun tidak ada simptom wait and see, dan ragu-ragu lah untuk mengemas padu. Sebab kalau kita ke kaunter hotspot di JB dan dekat Kulai ni, kebanyakannya yang datang adalah warga tua. Warga tua mungkin mereka rasa anak usia daripada pemberian subsidi, so mereka datang ke pejabat kami ataupun ke mana-mana kaunter hotspot yang kami buka untuk mengemaskan padu. Itulah sepatutnya orang muda dia lebih menggarap sesuatu ini Puan, sepatutnya sebab orang muda dia tak lekang dengan smartphone dan sebagainya, dan kalau itu kan orang yang warga emas ni mempunyai kekangan akses dan sebagainya. Jadi come on anak-anak muda, kita garap seruan kerajaan sama-sama daftar sistem padu ini dan naikkan lagi ratusan apabila padu di Puan. Alright, kita dah cerita pasal padu. Orang muda yang dah berkeluarga. Orang muda dia dah berkeluarga. Itu sangat penting sebab orang muda yang tak akan berbeza jangan berbeza ujung-ujung nanti manfaat dan juga sekali kelebihan anda yang tinggi. Untuk makluman sebenarnya, kita bina sistem padu ni, kita telah 700,000 pemasukan sehari. Tinggi. Jadi kalau macam kalau di saat akhir, mungkin kita tak dapat 700,000 itu. So kita dah memang adalah kita punya apa tu anggaran. Baik, Puan, bila kita cerita pasal sistem padu ni, jadi mungkin Puan boleh kongsi dekat kami di rumah ni, jadi siapa dan juga bagaimana orang awam boleh mendaftar dan memastikan maklumat diri itu dan sistem rumah padu, serta apakah ada tak sebarang tempoh pendaftaran untuk sistem ini. Jadi Puan kata cerita pasal saat akhir tu kan, saya ada time frame tu, mungkin Puan boleh kongsi sikit. Untuk tempoh ini sebenarnya ini adalah fasa pertama. So fasa pertama adalah pada Januari hingga 31 Mac. 31 Mac 2024. So kita untuk padu ni dia tidak mengambil masa yang lama untuk kita membuat pemasukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pergi ke link www.padu.gov.my. So jangan salah link. So dapatkan saluran yang betul. Jangan pergi dekat www.padu.com, tak ada. So kalau ada tu mungkin scammer. Kan? Jadi pastikan anda dapat link yang betul, dan di sana anda hanya perlu mengisi nombor IC dan sebagainya untuk kita dapatkan OTP. So bila dapat OTP itu kita akan take password dan seterusnya boleh buat pemasukan. So bila tuan-tuan dan puan-puan buka, memang akan ada maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita dah integrate data tu. Cuma kita nak mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk kemaskan ni sebahagian maklumat tersebut. Terutama sekali in terms of commitment lah. Kita tahu mungkin tuan-tuan punya gaji mungkin T20 ataupun N40, tapi bila kita dah tolak dengan komitmen, maksudnya hutang-hutang setiap bulan tu, mungkin kita hanya B40. So mungkin ada yang berlaku begitulah, mungkin ada yang tidak berlaku begitu. Jadi itu pentingnya di sistem padu ini kita declare kita punya komitmen ataupun perbelanjaan. Contoh komitmen perbelanjaan yang kita masukkan ni adalah seperti hutang peribadi, hutang kereta, loan kereta, loan rumah,
yuran pendidikan, yuran penjagaan anak-anak yang hantar anak-anak, baby dan sebagainya. Yang itu pun perlu juga diliputi, dimasukkan di dalam kita punya komitmen. So di situ kita akan lihat tuan-tuan dan perempuan adakah layak untuk diberikan subsidi dan sebagainya lah. So apa yang ada di dalam sistem itu adalah penentulah sama ada kita ni B40 ataupun M40 ataupun sebagainya. Kalau sebab ada setengah pihak dia mengambil memandang rendah dengan perkara tersebut. Jadi segala komitmen tak dimasukkan asal boleh lah puan. Jadi itu pun akan mempengaruhi status individu seseorang. Jadi kita perlu beringatlah apa saja yang diminta oleh sistem padu tersebut perlu lebih telus. Dan yang mengisi tu kena perlu jujur juga dan berhati murni. Kan. So tidaklah boleh sewenang-wenangnya declare ada banyak hutang tapi tidak berhutang. Kan. So dia memberi implikasi lah terhadap bantuan dan juga subsidi itulah. Dan benda ni mungkin ini adalah fasa pertama. Jadi mungkin dalam fasa pertama ni keluarganya tidak bertambah. Mungkin akan datang ada pertambahan keluarga dan sebagainya. Jadi sebab itu kita katakan padu ini adalah satu database yang hampir real time. Sebab rakyat perlu mengemas kini pada setiap masa begitu. Baik puan, bila kita cerita pasal detail-detail dan juga data yang diperlukan oleh sistem padu ni, ada juga setengah pihak yang memberikan maklum balas lah, respons berkenaan dengan kekangan-kekangan yang mereka hadapi sekiranya mereka hendak mengisi segala maklumat dalam sistem padu ni. Antaranya adalah dari segi ahli isi rumah yang tidak berjaya ditambah dan dikemas kini. Jadi bagaimana langkah untuk menyelesaikan isu tersebut dan apakah tindakan berusaha bagi menerang dan juga menjelaskan kepada masyarakat berkenaan isu itu. Untuk makluman semua, bagi Johor kita sekarang ni ada 101 kaunter yang kita telah buka. Jadi pada sesiapa yang menghadapi masalah teknikal seperti DJ Cem maklumkan, tak boleh tambah ahli isi rumah, tak boleh EKYC, tak berjaya kan, banyak kali cuba ambil gambar macam-macam pun tak boleh. Itu mohon kerjasama tuan-tuan dan perempuan untuk ke kaunter yang kami telah buka ataupun terus ke Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Johor. Dan sebenarnya di setiap daerah, 10 daerah ni kita ada kaunter. Untuk makluman, kita ada sekarang ada 87 PEDI sebagai kaunter awam. So PEDI ni ada di setiap daerah. So tuan-tuan dan perempuan boleh juga ke PEDI ataupun kita ada pejabat operasi. 3 pejabat operasi di Keluang, Muar dan juga Batu Pahat, dan di JB sendirilah. So tuan-tuan pun boleh datang ke sana dan juga di pejabat penerangan dan juga pejabat daerah. Ada sebahagian tu memang kita buka kaunter fizikal di situ dan tetaplah. Jadi sekiranya penonton-penonton yang sedang menyaksikan Influencer Japan Johor pada hari ini mungkin boleh terus berkunjung ke kaunter-kaunter yang telah dinyatakan oleh puan sebentar tadi untuk mendapatkan keterangan dan juga penyelesaian secara langsung oleh pegawai-pegawai daripada Jabatan Perangkaan. Alright. Puan, itu kita cerita pasal kekangan dalam sistem itu sendirilah. So bagaimana DOSEM sendiri merangka aktiviti dan juga perancangan bagi mengumpul seberapa banyak pengguna yang boleh di negeri Johor ni? Kalau mungkin puan boleh share. Sebenarnya dari segi secara inilah surface ni memang kita bekerjasama dengan MCMC untuk pembukaan kaunter di PEDI lah. So untuk makluman semua, PEDI kita buka untuk pendaftaran padu. So kita nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak MCMC kerana membenarkan untuk kami melaksanakan padu di PEDI. Jadi itu kita punya strategi lah. Kalau yang lain tu kita ada juga buat taklimat kepada agensi-agensi dan juga training of trainers supaya mereka boleh balik dan ajar kepada agensi dan pastikan agensi mereka semua telah membuat padu. So especially kerajaan lah. Jadi kita punya strategi pertama ni kita nak pastikan pejabat awam dulu telah mengisi sepenuhnya. So baru kita akan pergi kepada orang ramai.
Jadi untuk orang ramai ni memang kita akan pergi buka kaunter hotspot. Selalunya mana-mana event yang melibatkan ramai orang, ada karnival dan sebagainya, yang dibuat oleh kerajaan negeri ataupun ahli parlimen dan juga ADUN, kita akan join sama. So baru-baru ni kita ada hari penyiaran radio sedunia kan. Di Tanjung Piai. Di Tanjung Piai tu, di situ pun kami ada buka satu kaunter padu. Bukan kami yang buka, memang penyiaran bukakan satu kaunter untuk kami. Jadi bagaimana sambutan di Tanjung Piai? Alhamdulillah sambutan amat menggalakkan, memberangsangkan. So mereka pun eager juga nak mendaftar padu di situ. Tapi rata-rata penyiaran under RTM kebanyakannya dah mengisi padu. Dan Datuk Suhaimi sendiri pun dah isi. Itu sendiri Ketua Pengarah RTM kita, Turun Padang. Dia sendiri mengisi di tapak program. Dia sendiri buat mempromosikan padu kami di sana. I see. Alright. Dan itu komitmen yang diberikan oleh Pengarah RTM. Terima kasih. Berikan penghargaan buat Pengarah RTM, Encik Suhaimi kita. Dan itu kita cerita pasal orang kata apa, rangka kerja, gerak kerja DOSM bagi mengenal pasti dan juga mengumpul seberapa banyak yang boleh pengguna padu ni. Dan saya boleh juga berikan penghargaan kepada pihak DOSM juga, kerana saya boleh katakan sistem padu ni lebih kurang dengan sistem banci. Yang mana kalau sistem banci tu puan, saya boleh lihat gerak kerjanya tu jauh lebih awal, 6 bulan awal. Namun sistem padu ini hanya beberapa bulan sahaja persiapan. Dan pihak DOSM berjaya untuk menggalas tanggungjawab tersebut. InsyaAllah. Puan, mungkin kita ada lagi beberapa masa sebelum kita rehat ni. Mungkin Puan boleh share juga dekat kita sepanjang beberapa bulan ini, ada tak apa-apa kekangan dari pihak DOSM sendiri dalam mengumpul seberapa banyak pengguna padu ni? Untuk maklumat semua, masa kita first time kita lancarkan pada 2 Januari yang lalu, kita punya pengemas kinian tu memang 20,000 ke atas setiap hari. So bila ada sentimen-sentimen yang mengatakan padu tak selamat, bila isi padu duit hilang dan sebagainya, itu menyebabkan kita punya kadar pengemiskinan semakin menurun disebabkan oleh sentimen yang tidak benar lah. Sebenarnya bila kita semak, tiada pun laporan polis ataupun laporan bank yang mengatakan memang duit hilang selepas isi padu ni kan. Jadi benda-benda yang tak bertanggungjawab macam ni menyebabkan kekangan lah kepada kami sebenarnya. Jadi itu satu. And then kalau hari cuti, contohnya baru-baru ni tahun baru Cina kan, sebelum tahun baru Cina hari cuti, dia drop lah dia punya performance. So sekarang ni kita cuba untuk mempromosi melalui cara begini kan, insyaAllah. Dan kita nak maklumkan, kita perlu buat begini sebab nak maklum kepada semua bahawa benda itu adalah selamat dan sepatutnya wajar untuk diisi. So bila katakan, bila kita bagi account bank dekat padu, bukan disebabkan itu duit mereka hilang. Jadi kalau macam sebenarnya maklumat kita dah ada pun di Lazada, Shopee bila kita membuat pembelian kan. Jadi tak perlu ada keraguan bila mengisi maklumat bank di padu. Sebab maklumat bank ni kita perlukan untuk buat reimbursement bila kita nak buat pembayaran. So kita akan bercerita lebih lanjut berkenaan dengan data security, keselamatan dan sebagainya sebentar sahaja lagi. Dan kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, monsun timur laut 2023-2024 atau musim terkujur di Malaysia dijangka bermula pada 11 November 2023 dan berterusan sehingga Mac 2024. Hujan lebat berterusan untuk tempoh beberapa hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan berkedudukan rendah dan kawasan kerap banjir. Berikut adalah panduan keselamatan ketika menghadapi banjir. Letakkan dokumen penting dalam bekas kalis air dan simpan di tempat yang selamat. Simpan nombor telefon penting ahli keluarga, jiran
balai polis, hospital, bomba dan hubungi mereka jika berlaku kecemasan. Sediakan barang keperluan asas seperti ubat-ubatan, lampu suluh dan alatan kebersihan diri. Pindah ke pusat pemindahan sementara apabila diarahkan berbuat demikian. Pastikan bekalan elektrik, gas dan air ditutup semasa meninggalkan rumah. Pastikan ahli keluarga, terutamanya kanak-kanak, tidak bermain air banjir. Elakkan daripada menyentuh peranti elektrik jika anda berada dalam keadaan basah atau sedang berdiri di dalam air. Pilih makanan yang berbungkus yang tidak tercemar atau terdedah kepada banjir. Orang ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh serta sentiasa peka dengan maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Negeri Johor. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Roni Husin. Kepada anda semua yang berada di luar sana, pengguna media sosial, pastikan anda tidak menyebarkan ataupun kongsikan berita-berita yang tidak sahih. Pastikan berita-berita yang anda sebarkan adalah berita yang sahih, datang daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai untuk mengelakkan kekeliruan kepada masyarakat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Jabatan Penerangan Negeri Johor bersama menyebarkan maklumat sahih. Itu padu. Padu mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara dan pemastautin tetap di Malaysia. Maklumat profil ini akan dikemas kini secara berkala melalui pengintegrasian data pentadbiran daripada pelbagai sumber. Melalui ekosistem ini, rakyat boleh membuat semakan dan pengemaskinian maklumat secara terus dalam sistem padu. Kembali lagi bersama influencer at Japan Johor. Buat anda yang baru sahaja stream kami menerusi Facebook page Jabatan Penerangan Negeri Johor, anda bolehlah tekan butang like dan juga share live kali ini dan letakkan sebarang komen dan juga persoalan anda di ruang komen, dan insyaAllah saya akan bacakan komen-komen anda selepas ini. Alright, kita akan go through satu persatu komen-komen dan juga persoalan-persoalan anda. Begitu juga dengan aplikasi TikTok kita. Kita juga sedang bersiaran langsung melalui aplikasi TikTok Japan Johor, dan anda boleh check it out TikTok kita. Right, so selepas ini kita akan bersiaran langsung di daerah Muar, dan kita bersama dengan Aidil di lokasi. Assalamualaikum Aidil. Mantap. Alhamdulillah. Jadi Aidil, macam mana keadaan di Muar? Oh, panas. Betul-betul. Baik, terima kasih kepada rakan setugas Hisham Azmi ataupun dikenali sebagai Champ yang berada di studio Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Negeri Johor. Bersama saya Muhammad Aidil yang kini berada di Dewan Terbuka Kompleks Penghulu Mukim Sungai Balang. Dan pada pagi ini saya tidak berseorangan dan ditemani oleh Encik Ismail bin Roslan, Ketua Pejabat Operasi bagi Jabatan Perangkaan Daerah Muar, dan ditemani oleh anggotanya di sebelah. Apa khabar Encik Ismail? Alhamdulillah. Terima kasih Encik Aidil. Alhamdulillah, sihat ya Encik Ismail? Sihat Alhamdulillah, walaupun cuaca panas kami masih lagi aktif lah di kaunter padu ni. Itu dia semangat yang kita tunggu-tunggukan daripada pejabat perangkaan.
Baiklah Encik Ismail, untuk penonton-penonton kami yang masih setia bersama-sama kita di Facebook Live maupun TikTok Jabatan Penerangan Negeri Johor, semuanya dah sedia maklum berkenaan tujuan sistem pangkalan data utama ataupun dikenali sebagai PADU ini ditubuhkan. Jadi saya nak bertanya sedikit berkenaan berapakah jumlah individu atau peratusan setakat hari ini yang telah mendaftar PADU di daerah MUA. Okey, terima kasih Cik Aidil dan juga semua warga Johor. Assalamualaikum dan salam maju Johor. Sehingga hari ini di peringkat daerah MUA, status kemajuannya penduduk telah mencapai hampir 25,000 orang, ya, sekitar dalam 12.3%. Jadi alhamdulillah dengan pelbagai aktiviti kaunter padu di setiap agensi kawasan hotspot, angka ini telah mencapai dah dan kita mengharapkan ramai lagi warga MUA akan mengisi padu selepas. InsyaAllah. Itu merupakan salah satu figure yang agak memberangsangkan ya di daerah MUA. Baiklah, kita tak nak membuang masa, kita akan teruskan kepada soalan seterusnya Encik Ismail. Mungkin Encik Ismail sendiri boleh mengkongsikan serba sedikit bagaimanakah Jabatan Perangkaan Daerah MUA menyebarluaskan dan mengajak penduduk-penduduk di daerah MUA untuk mendaftar padu ini. Okey, berkenaan hebahan untuk padu ni, since kita telah go live pada 2 Januari sehingga kini, kita menggunakan semua media rasmi yang sedia ada, terutamanya kita meraihkan semua masyarakat zaman sekarang melihat media sosial sebagai satu media yang paling dekat lah. Kita melalui Facebook Dozem MUA dan juga pelbagai Dozem Johor dan juga di peringkat Ibu Pejabat. Juga kita bekerjasama dengan rakan sesejik lah, Jabatan Penerangan Daerah MUA melalui media sosial dan juga Info on Wheels yang kita adakan secara berkala lah. Alhamdulillah lah, terima kasih di pihak Japan. Dan selain pada itu, kita juga bergerak aktif mengadakan kaunter padu melalui program-program semasa yang telah diadakan di peringkat daerah MUA. Termasuklah program Semarak Subuh, kita telah laksanakan hampir dalam 4 siri. Program komuniti kita ada dalam 10 siri, termasuk juga lah program berkenaan jualan rahmah pun kita ada masuk, kita raikan. Dan kawasan-kawasan hotspot termasuk dengan Kompleks Sungai Balang, kita telah mengadakan 10 siri. Actually 10 siri ni termasuk juga Kompleks Sungai Balang ni kita telah mengadakan 4 kali, termasuk hari ini 4 kali. Dan alhamdulillah lah, sambutan di peringkat Mukim Sungai Balang kita telah hampir dalam 2,000 orang dan tidak termasuk yang secara online. So selain pada itu juga kita ada mengadakan sesi hands on di agensi-agensi kerajaan yang dalam daerah, yang mana kita terima jemputan daripada kesihatan, daripada pihak anggota Biniform dan juga agensi-agensi lain lah. Sekitar MUA ni lebih kurang dalam 81 agensi yang kita tahu. Selain pada itu juga kita ada program-program di peringkat daerah, dan keunikannya di peringkat daerah kita telah buat pelancaran padu oleh yang bahagia Tuan Pegawai Daerah Tuan Haji Hasrin. Dan sambutannya amat menggalakkanlah. Hari itu kita ada jemputan sehingga 600 orang yang hadir. Selanjutnya kita ada juga program-program yang upcoming, yang mana kita akan join juga seperti di kawasan hotspot di Pasar Rabu Parit Yusof dan juga Pasar Tani Fama. Dan insyaAllah lah semua warga Sungai Balang kita jumpa di sana untuk kita sama-sama pastikan setiap individu dan juga semua ahli isi rumah telah mendaftar lah. Dan sempena dengan Chinese New Year, kita ada juga malam santuni budaya Chinese New Year. InsyaAllah kami pun akan berada di sana. InsyaAllah kami akan bersama-samalah dengan penduduk-penduduk di kawasan Sungai Balang untuk turut hadir bersama-sama. Walau bagaimanapun, inilah salah satu kolaborasi yang berlaku di kawasan daerah MUA antara Pejabat Perangkaan dan juga Pejabat Penerangan Daerah MUA. Walaupun bagaimanapun, ini sebenarnya adalah satu figure yang amat besar, program ataupun aktiviti yang dilaksanakan oleh pejabat memberikan atau membantu pihak kerajaan memberikan bantuan ataupun inisiatif secara bersasar untuk penduduk-penduduk di kawasan daerah MUA. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Ismail kerana meluangkan masa kita pada pagi ini. InsyaAllah jumpa lagi dan pastikan semua warga daerah MUA anda telah mengisi padu. InsyaAllah. Baiklah.
Baiklah, walau bagaimanapun pada pagi ini kita bukan hanya sekadar untuk menemubual ketua pegawai operasi daripada pejabat perangkaan, tetapi kita bawakan anda secara terus yang secara siaran langsung di Facebook Live Japan Johor, iaitu Tuan Haji Subahir bin Haji Zakaria, Ketua Kampung bagi Parit Bugis. Macam di mana sini? Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok sihat tak Tok hari ni? Alhamdulillah, setakat hari ini memang sihatlah, luar biasa. Penduduk Sungai Balang luar biasa, semua sihat. Alhamdulillah. Baiklah Tok, kita tak nak buang-buang masa sebab para viewer kita di luar sana pun sebenarnya tertunggu-tunggu informasi yang cukup menarik daripada Tok. Okay, Tok, kita nak tanya sikit lah. Macam mana, bagaimana dengan keadaan yang semasa dan di sambutan lah, kita panggil sambutannya, betul Tok? Sambutan di daerah Muar sendiri, di kawasan Datuk, macam mana? Adakah mereka semua dah mengisi padu ataupun belum? Terima kasih Tuan. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Hari ini apabila kerajaan meletakkan sasaran padu ni, bagi saya secara lambang, saya mewakili ketua kampung dan seluruh penduduk mungkin Sungai Balang khasnya, apabila kita memberi maklumat tentang padu kepada penduduk kampung khasnya, kita dapat melihat satu perkembangan yang positif. Apabila satu pendedahan daripada pihak penerangan, daripada pihak-pihak agensi kerajaan ataupun yang diwajibkan untuk menyampaikan maklumat tentang padu ini, saya melihat perkembangan yang amat positif. Apabila warga-warga kampung penyampaian maklumat kita sampaikan melalui JPK kampung kita, melalui penghulu dan juga ketua kampung yang lain, hari ini mereka sudah menerima padu. Dan apa kesan padu untuk jangka akan datang apabila kerajaan melaksanakan padu ini, inilah harapan kita segi matlamat objektif dapat disampaikan kepada, maksudnya kepada golongan sasar. Dan insyaAllah ke arah positif ini boleh menjanalah sebagaimana yang disarankan oleh kerajaan tentang padu ini. Dan saya yakin penduduk dah mula positif untuk mendaftar padu dan kepentingan padu. Kenapa padu ini dilancarkan oleh kerajaan? InsyaAllah Tok. Begitulah keyakinan Tok Ketua kita. Bagaimana pula dengan penduduk-penduduk di kawasan sekitar, yakin ataupun tidak untuk mendaftar padu ni? Baiklah, penonton-penonton yang berada di luar sana, jangan ke mana-mana sebab lepas ni kita akan kongsikan lebih menarik informasi dengan anda semua. Walau bagaimanapun, saya serahkan semula kepada rakan setugas Hisham Azmi yang berada di Jabatan Penerangan Negeri Johor. Baik, terima kasih Aidil yang sedang berlintas langsung di Sungai Balang Muar. Alright, yang pastinya orang-orang Sungai Balang, jangan lepaskan peluang. Ini adalah platform untuk anda untuk mendaftarkan padu sesegera yang mungkin tanpa ada sebarang masalah lah. Kita ada orang pegawai yang bertanggungjawab yang akan menyelesaikan segala persoalan-persoalan anda terus di kaunter yang telah disediakan. Alright. Jadi sebelum kita ke soalan seterusnya, suka untuk saya bawa anda kita terus ke Facebook Jabatan Penerangan Negeri Johor kita pada hari ini. Kalau kita tengok live, kita ada beberapa viewers kita ataupun penonton-penonton kita yang hadir dan memberikan komen-komen. Antaranya kita boleh tengok dekat sini daripada Nina Nazira Zainuddin, jarang tak padu. Dosa Muar terbaik daripada Nina Nazira. Itu pujian. Alhamdulillah. Dan banyak lagi. Dan ada juga soalan daripada Puan Nur Ashikin yang bertanyakan boleh ke update data dalam sistem padu bila dah hantar maklumat itu sentiasa berubah-ubah. Contohnya macam pertambahan anak, pertambahan dan sebagainya. Betul. Seperti yang saya maklumkan tadi kan, memang padu ini adalah near real time. Jadi memang boleh kemaskan maklumat, tapi untuk fasa pertama ni kita akan buat selepas itu. So selepas habis fasa pertama nanti insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh mengemaskan lagi maklumat. Yang pasti boleh lah update. Okay. Dan selain daripada itu kita ada Vigna Raja Chandran. Ini pun orang-orang kuat kita ni. Mr. Vigna Raja terbaik. Banyak lagi komen-komen terbaik daripada Puan Hamisah Sumar. Right. Dan kita akan teruslah pada soalan kita yang seterusnya. Kalau tadi sebelum kita berhenti berehat tadi, kita ada menyentuh sedikit berkenaan dengan keselamatan data, cyber security, berkenaan dengan data-data pengguna dan
sebagainya, Puan boleh memberikan sedikit penjelasan, klarifikasi berkenaan dengan isu tersebut. Ya. Okay, untuk makluman semualah, sistem padu ini dibina sendiri oleh penjawat awam ya, dan kita tidak menggunakan vendor luar. Jadi sistem ini telah dibina oleh mampu dengan kerjasama daripada Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Jadi semasa pembinaan memang kita nak pastikan keselamatan dan keterjaminan kerahsiaan maklumat di dalam sistem padu ni. Jadi 3 elemen kita telah ambil kira semasa pembangunan, iaitu keselamatan data, keselamatan sistem dan keselamatan rangkaian jugalah. Jadi jangan ada ragu-ragu dan sebagainya, sebab memang kita telah jalankan kerjasama strategik juga dengan agensi-agensi utama dari segi keselamatan, contohnya seperti Cyber Security, Agensi Keselamatan Cyber Negara NAKSA, CGSO, dan juga mampu sendiri turut terlibat dalam memelihara dan menjamin keselamatan data dalam sistem padu ni lah. Jadi jangan risaulah. Takkan ada kebocoran maklumat dan sebagainya. Jadi kalau kita nampak setiap orang tu kata maklumat mereka dah ada apa semua kan, memanglah dah ada, sebab bila kita membuat pembelian secara online, kita pun dah isi maklumat kita, dan juga kita pun dah isi nombor kad kredit kita, dan kita bagi juga kepada mereka kita punya nombor 3 digit belakang kad tu. Itu yang paling security berisiko. Berisiko. Jadi sama juga dengan padu, cumanya padu ini lain. Bila kita bagi nombor akaun tu sebenarnya untuk kita terima duit, bukan kita keluar duit. Kalau macam yang lain tu kita buat pembelian, kita keluar duit kan. Betul. Jadi padu ini lain, cuma itulah jangan ada kerisauan dan kebimbangan. So far macam Jabatan Perangkaan Malaysia sejak tahun 1949 ditubuhkan dengan nama Biro Statistik, dan kita memang membuat banci dan juga survey. Belum ada lagi maklumat atau accident yang data leaking. Tak ada lagi, belum ada lagi. Padahal maklumat yang kita collect tu di fieldwork adalah maklumat berkaitan dengan pendapatan individu, pendapatan sebuah company dan sebagainya, dan benda itu tidak pernah terbocor ke mana-mana. So alhamdulillah, rekod Jabatan Perangkaan so far tak ada lagi masalah data leak. So ini adalah satu cabaran untuk dosen bagi menangani dan juga mengatasi fear menggering dalam kalangan masyarakat ini apabila mereka ni dimomok-momokkan dengan isu data dicuri dan sebagainya. Kalau kita boleh dengan sukarelanya memberikan data kepada individu ataupun syarikat-syarikat profitable di luar, kenapa tidak kita berikan data tersebut kepada kerajaan kita sendiri? Betul. Kalau ikutkan kerajaan Malaysia kita memang ada pun data-data tersebut. Betul kan? Betul. Dan kita cuma memberi peluang kepada semua untuk kemaskini, supaya anda tidak tercecer dalam sistem pemberian subsidi dan perlindungan sosial ini. Baik. Dan kita cerita pasal berkenaan dengan kececeran itu tadi, mungkin pihak dosen boleh berkongsi apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak dosen sendiri bagi mengatasi isu-isu mereka yang tercecer ni, Puan. Betul. So bila kita buka kaunter-kaunter ni kan, ada juga yang ketua-ketua kampung dan juga ada ahli parlimen, ada dan sebagainya memaklumkan ada setengah-setengah kawasan tu kurang mendapat liputan internet, dan agak jauh mereka nak keluar daripada kawasan mereka ke Pedik untuk membuat pengemaskinian padu. Jadi pada kes-kes yang sebegini, kita memang mengharapkan kerjasama dengan ketua komuniti, pengumpul di kawasan tersebut untuk mengumpulkan mereka di satu kawasan supaya kami boleh memadukan mereka. Mempadukan mereka, bukan memadukan, mempadukan mereka. Di situ kita akan sebab kita punya sendiri broadband dan sebagainya untuk membolehkan mereka mengisi padu. Jadi memang di sini kerjasama dengan pemimpin setempat amat diperlukan. Dan kita boleh nampaklah hasil daripada aktiviti dan juga langkah tersebut. Kebanyakan pendaftar-pendaftar atau pengguna-pengguna padu ini dalam kalangan keluarga emas. Sebab approach tersebut adalah approach yang lebih digarap oleh orang-orang yang lebih berusia. Namun begitu, saya percaya orang-orang muda juga boleh melakukan perubahan. Mereka juga boleh lebih alert dan juga lebih mengambil maklum berkenaan dengan langkah-langkah dan juga inisiatif yang telah diaturkan oleh dosen Johor khususnya bagi meningkatkan lagi
data ataupun jumlah pengguna khususnya dalam negeri Johor ini sendiri. Itu berkenaan dengan mereka yang tercecah. Jadi bagaimana pihak kerajaan dapat memastikan selain daripada orang emas, apakah langkah-langkah untuk orang muda ni? Maksudnya kalau ada approach yang dosa boleh dikongsikan. Sebab itulah kami suka untuk bersama-sama dengan event-event yang dianjurkan oleh kerajaan-kerajaan negeri. Contohnya pada hari itu kita ada mengikuti program ekspresi orang muda Johor di Segamat. Jadi dekat situ memang ramai orang-orang muda. Contohnya ada satu grup bermotor kan, dia ada pertandingan motor kat situ yang saya rasa dalam anggaran ada dalam 2-3 ribu orang juga, yang di mana kita bagi kepada mereka template dan kita nak grup motor ni wawarkan berkaitan dengan padu dan buat pengemasan padu. So sebab mereka bukan hanya berada dalam satu daerah, mereka berada juga di daerah-daerah lain, dan selepas daripada program tu kita dapat dia punya multiplier effect. So selepas program tu kita nampak setiap hari pengemasan padu di Johor tu meningkat. Jadi program-program orang muda macam ni senang untuk kita dapatkan tarikan mereka lah. Cuma nak kena ada platform yang betul lah kan? Nak kena ada platform, ada event dan kita boleh ke sana. Dan mungkin saya boleh sarankan lah kepada event organizer juga yang berada di luar sana. Mungkin anda sedang bersama-sama kami pada ini untuk sama-sama kita menggarap inisiatif ini untuk kita sediakan platform seperti mana Puan katakan tadi, untuk menarik lebih ramai lagi orang-orang muda untuk daftarkan sistem padu ini. Betul Puan? Alright. Kalau itu orang-orang muda lah, dan Puan sendiri boleh katakan banyak orang-orang muda yang sebenarnya mereka ini berinisiatif je sebenarnya, cuma disebabkan orang kata ruang lingkup mereka yang tidak biasa dengan info-info seperti ini yang menyebabkan mereka agak tertinggal dan tercecer di belakang lah orang kata kan. Tapi untuk mengelakkan perkara tersebut daripada berlaku, dan lebih banyak lagi masalah-masalah seperti yang Puan katakan tadi berkaitan dengan trafik dan sebagainya, orang muda ingat orang muda jangan tangguh-tangguh sebelum 31 Mac ni. Pastikan anda daftarkan sistem padu, dan kita ada masa beberapa minit orang kata sebelum kita berehat sebentar lagi, dan mungkin Puan boleh kongsikan kepada penonton-penonton di rumah pada ketika ini apakah orang kata harapan dosa untuk memastikan orang kat luar sana tu menggarap dan mendaftar sistem padu ni. Sayangilah anak-anak ataupun generasi akan datang, sebab padu ini pun untuk generasi akan datang juga, supaya kita dapat memastikan mereka tidak tercecer dalam sistem bantuan dasar kerajaan ini. Dan itulah padu ini is beyond the numbers kan. Dia adalah satu sistem yang kita boleh katakan menelusuri denyut nadi rakyat kan. Dia dan mampu untuk memperbaiki quality of life of the entire nation, insyaAllah. Jadi kita memang kita memang mengharapkan ke semua golongan orang muda, tua dan sebagainya untuk sama-sama mengemaskan maklumat di padu dengan keadaan yang segera. Sebenarnya padu ni bukan untuk kita semata, tapi for the entire nation. Sebab katakan tadi kan, untuk membentuk lagi membangun sebuah negara yang lebih maju dan juga teratur maju dan teratur. Bukan sistem yang lebih baik lah Puan. Okay, dan kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Monsun Timur Laut 2023-2024 atau musim terkujuh di Malaysia dijangka bermula pada 11 November 2023 dan berterusan sehingga Mac 2024. Hujan lebat berterusan untuk tempoh beberapa hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan berkedudukan rendah dan kawasan kerap banjir. Berikut adalah panduan keselamatan ketika menghadapi banjir.
Letakkan dokumen penting dalam bekas kalis air dan simpan di tempat yang selamat. Simpan nombor telefon penting ahli keluarga, jiran, balai polis, hospital, bomba dan hubungi mereka jika berlaku kecemasan. Sediakan barang keperluan asas seperti ubat-ubatan, lampu suluh dan alatan kebersihan diri. Pindah ke pusat pemindahan sementara apabila diarahkan berbuat demikian. Pastikan bekalan elektrik, gas dan air ditutup semasa meninggalkan rumah. Pastikan ahli keluarga, terutamanya kanak-kanak, tidak bermain air banjir. Elakkan daripada menyentuh peranti elektrik jika anda berada dalam keadaan basah atau sedang berdiri di dalam air. Pilih makanan yang berbungkus yang tidak tercemar atau terdedah kepada banjir. Orang ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh serta sentiasa peka dengan maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Negeri Johor. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Roni Husin. Kepada anda semua yang berada di luar sana, pengguna media sosial, pastikan anda tidak menyebarkan ataupun kongsikan berita-berita yang tidak sahih. Pastikan berita-berita yang anda sebarkan adalah berita yang sahih, datang daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai untuk mengelakkan kekeliruan kepada masyarakat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Jabatan Penerangan Negeri Johor bersama menyebarkan maklumat sahih. Itu padu. Padu mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara dan pemastautin tetap di Malaysia. Maklumat profil ini akan dikemas kini secara berkala melalui pengintegrasian data pentadbiran daripada pelbagai sumber. Melalui ekosistem ini, rakyat boleh membuat semakan dan pengemaskinian maklumat secara terus dalam sistem padu. Bersama kami Josem Negeri Johor dan juga Jabatan Penerangan Negeri Johor pada hari ini kita membincangkan berkenaan dengan topik padu dan banyak yang telah kita bincangkan dan kita berkongsi kepada yang sedang menonton kita di Jabatan Penerangan Negeri Johor dan juga aplikasi TikTok. Jadi sekiranya anda ada lagi persoalan-persoalan yang tidak ada, bolehlah komen. Dan pada ketika ini sekali lagi akan bersiaran langsung tapi itu sebentar saja lagi. Okey, sebentar saja lagi. Dan buat anda yang sedang menonton di aplikasi ataupun di page Facebook Jabatan Penerangan Negeri Johor, anda dipersilakanlah untuk meletakkan sebarang persoalan ataupun komen-komen berkenaan dengan sistem tadi ini, dan insyaAllah kita akan bacakan, dan kalau boleh kita bawa anda ke komen-komen di Jabatan Penerangan Negeri Johor. Okay, kalau dekat sini ada soalan daripada Puan Hadiza Muhammad Said, yang mana beliau bertanyakan, anak yang berumur 18 tahun lepasan SPM belum ada pendapatan sendiri, bolehkah didaftarkan di bawah isi rumah? So macam mana Puan? Ya, boleh. Memang dia masih lagi di bawah tanggungan ibu bapa. Kita perlu jadikan dia ahli isi rumah. Oh, isi. Dan bila dia dah berumur 18 tahun, dia juga boleh mendaftar di padu. Tapi kena ibu bapa daftarkan dulu. Alright. Okay. So soalan seterusnya, nak tanya, anak yang bekerja di luar daftar padu ikut alamat rumah parent ataupun rumah sewa? Macam mana Puan?
Kalau anak di luar, rumah semasa. Rumah semasa. Rumah semasa. So maksudnya dia sendirilah. Dia sendirilah. Dialah ketua isi rumah tu. Yalah. Alright. Okey, jelas Okey, buat penonton-penonton tadi kita ada Puan Haliza dan juga Encik Fitnah Raja. Alright. Dan saya kira Aidil yang sedang berada di Sungai Balang pun telah bersedia. Jadi kita bersama-sama dengan Aidil di Muar. Silakan Aidil. Baik, terima kasih Cik. Kembali lagi kita di Kompleks Penghulu di daerah Muar lah. Baiklah, pada pagi ni yang cukup menarik dan gementar sebenarnya, saya berdiri di tengah-tengah, di sebelah kanan dan di sebelah kiri, salah seorang yang paling dan cukup hebat dan dikagumi oleh penduduk-penduduk di Muar. Contohnya yang di sebelah kanan saya, iaitu lain dan tak bukan yang berhormat Tuan Haji Selamat bin Takim, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Sungai Balang. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah, kita tak nak buang masa. Dan sebelah kiri pula saya Haja Zaitun binti Ismail, pengerusi Kolej Komuniti Muar, penasihat Persatuan Pekak Bisu Negeri Johor dan daerah Muar. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan tujukan soalan yang pertama kepada yang berhormat terlebih dahulu. Baiklah, yang berhormat, yang menjadi saya menjadi satu persoalan bagi diri saya sendiri dan juga penduduk-penduduk di kawasan Sungai Balang. Berapakah jumlah individu atau peratusan yang telah mendaftar padu di kawasan Dun Sungai Balang sendiri? Terima kasih Jabatan Perangan Muar. Pertamanya saya ucap terima kasih dulu untuk setakat ini di Dun Balang. Alhamdulillah hampir mencecah 2,000 kita telah didaftarkan dan kita mengharapkan benda akan terus meningkat sehinggalah tarikh tutup nanti pada penghujung bulan Mac. Dengan pelbagai yang kita telah buat ni, tempat-tempat telah kita sudah atur dan hari ini pun kita sedang melaksanakan pendaftaran lagi oleh Dozem Muar, Perangkaan Daerah Muar, dan kita akan terus untuk mencapai target yang kita cadangkan untuk supaya di Dun Sungai Balang dan daerah Muar khususnya banyak dapat daftarkan warga Sungai Balang. Itu dia merupakan salah satu angka yang cukup hebat bagi Dun Sungai Balang itu sendiri, iaitu hampir 2,000, ya, betul? Hampir 2,000. Betul ya. Baiklah. Jadi pada penduduk-penduduk di kawasan sekitar yang masih belum lagi mendaftar, marilah datang kemari kerana kami membuka kaunter secara fizikal dan boleh menerima taklimat secara hands-on di sini. Jadi kita pergi ke soalan yang seterusnya, iaitu saya nak bertanya, bagaimanakah khususnya kepada penduduk di kawasan Sungai Balang untuk mendaftar padu, Yang Berhormat? Terima kasih. Kita di Dun Sungai Balang, kita telah membuat kerjasama dengan Dozem Perangkaan Muar untuk kita menyusun atur lokasi-lokasi di Dun Sungai Balang. Sungai Balang ni ada 3 mukim, jadi kita telah susun atur mengikut jadual yang kita tetapkan. Di samping itu juga kita menyediakan kaunter-kaunter, contohnya dalam program Semarak Subuh kita pernah buat di tempat saya, dan juga kita terus mendapat kerjasama daripada perangkaan untuk buat di kemungkinan akan datang ni kita buat di pasar-pasar awam, pasar Rabu, pasar malam, untuk kita segerakan untuk merakyatkan untuk datang. Kita maklum untuk mereka perlu mendaftar dalam sistem, dan juga kita merancang juga untuk mereka supaya memudahkan. Kita akan cuba susun atur kepada ketua-ketua kampung yang perkelayakan yang mungkin dia mempunyai kapasiti untuk membantu. Yang hari ini rata-rata mungkin kita akan adakan borang dahulu, dan selepas itu kemungkinan kita akan daftarkan secara online untuk membantu mempercepatkan pendaftaran dalam sistem padu ini. Baiklah, Yang Berhormat. Sebenarnya kan kaunter secara fizikal ni sebenarnya adalah membantu kerajaan untuk mencari penduduk-penduduk yang masih orang kata keciciran mendapat dari inisiatif kerajaan. Jadi bagi penduduk-penduduk yang masih tak tahu macam mana nak daftar padu, bolehlah datang ke sini ke kaunter secara fizikal ataupun PD ataupun mana-mana program yang kami buat di lapangan untuk daftar sistem padu ini. Baiklah, kita mengucapkan terima kasih kepada YB kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk kita menemui ramah dan mencongkir serba sedikit maklumat yang YB sendiri tahu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada Puan Haja Zaitun. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Baiklah Puan, saya sebenarnya tertarik daripada segi jawapan tadi daripada YB sendiri berkenaan dengan kesimpulan.
sebenarnya bila kita sebut tentang keselamatan data peribadi, kita dibelenggungi dengan perkara-perkara scammer ataupun data peribadi yang disalahgunakan. Jadi macam mana dari segi keselamatan? Adakah selamat sistem padu ini didaftar oleh penduduk-penduduk di kawasan Sungai Balang sendiri? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Saya rasa dari segi keselamatan maklumat, insya-Allah hasilnya sistem itu sendiri telah pasti sebenarnya selamat untuk semua orang. Cuma pada saya kekurangan untuk kita wawarkan tentang maklumat sekarang mungkin scammer dan sebagainya, tetapi pada saya bila dapat sesuatu yang kita rasa luar yang kita jangka, kita akan terus bertanya kepada pihak-pihak, mungkin pada YB untuk dapat tanya orang yang tak tahu. Jadi pada saya dari segi mana pun kerajaan akan pastinya maklumat tu akan orang kata akan selamat. Tidak semudah itu untuk kita gunakan sistem-sistem yang ada. Jadi kepada penduduk-penduduk di luar sana, janganlah rasa ragu-ragu atau was-was berkenaan dengan sistem pakalan data utama atau dikenali sebagai padu. Walau bagaimanapun, kita teruskan lagi juga dengan sesi temu bual kita dengan reaksi orang awam yang hadir pada hari ini di Mukim Sungai Balang ini sendiri. Iaitu kita bersama yang di sebelah kiri. Okay, mungkin boleh perkenalkan diri? Nama saya Amran bin Abu Bakar, tinggal di Seri Menanti. Alhamdulillah. Cik Amran sihat tak hari ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi Encik Amran, kita tak nak rasa viewer-viewer kita di luar sana rasa tertunggu-tunggu. Jadi kita nak tanya sedikit tentang pandangan ataupun reaksi Encik Amran sendiri selepas data padu ni. Adakah sistem padu ini adalah mesra pengguna? Khususnya www.padu.gov.my. Sesuai tak digunakan ataupun senang tak? Okay, pada pandangan saya dia mudah diakses sebab dia bukan dalam bentuk app, dia web open lah, mana kita boleh buka di mana-mana saja berada dan kita tak perlu nak download app tersebut lah, dia web open. Jadi daripada segi untuk capaian tu agak mudah lah berbanding dengan app yang kita perlu download dan sebagainya. Baiklah, itulah salah satu responden yang cukup jujur daripada Encik Amran sendiri. Jadi kepada penduduk-penduduk di daerah Muar yang masih mempunyai ragu-ragu, masalah berkenaan dengan capaian internet, boleh terus walaupun tidak mendownload aplikasi sistem padu itu sendiri, boleh layari ke www.padu.gov.my. Dan Encik Amran sendiri bersetuju bahawa sistem padu ini mesra pengguna dan tidak mempunyai masalah. Baiklah, kita pergi ke penghujung bagi sesi di daerah Muar. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan setugas di sana, dan saya mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada YB, Puan Hajar Zaitun dan juga Encik Amran sendiri kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini bersiaran langsung di Facebook Jabatan Penerangan Negeri Johor serta aplikasi media sosial TikTok. Kini saya serahkan semula kepada rakan setugas Syishal Azmi yang berada di sana. Silakan. Baik, terima kasih Aidil yang sedang berada di Muar. Jadi Aidil masih berada di talian Aidil yang sekarang ni untuk kita nak tahulah di studio ni apa yang sedang berlaku di lokasi. Kalau Aidil boleh share kan? Okey, untuk program di sebelah kanan di belakang saya ni sebenarnya kita telah ada taklimat secara hands on iaitu sistem padu sendiri, dan juga penduduk-penduduk di kawasan sekitar hadir bersama-sama di sini untuk mendaftar sistem padu. Di sini kita mempunyai ada segelintir pegawai-pegawai daripada Pejabat Perangkaan Daerah Muar untuk mendaftar, dan boleh kita dapat lihat di sini penduduk-penduduk di kawasan daerah Muar ini sedang mendaftar padu. Ada juga yang membawa anak dan mempunyai maklumat-maklumat yang mereka bawa seperti IC, surat beranak untuk mensahihkan dan membuktikan bahawa mereka adalah ahli keluarga. Jadi bagi komen-komen yang sana di Facebook itu sendiri, bolehlah datang kemari. Dan saya menyeru warga penduduk di kawasan Sungai Balang untuk datang. Yang mana-mana yang belum daftar padu tu boleh datang ke sini untuk diberikan taklimat secara hands on. Mana yang masih ragu-ragu pun boleh datang.
Jadi Adil, kaunter. jadi sampai pukul berapa kaunter akan dibuka? Baik, kaunter akan dibuka sehingga pukul 3 petang. 3 petang. Ya betul, 3 petang. Kita akan buka kaunter secara fizikal ini sehingga pukul 3 petang. Jadi penduduk-penduduk di kawasan sekitar Kompleks Penghulu, mungkin Sungai Balang, bolehlah datang ke sini untuk mendaftar padu ini. Baik, terima kasih Aidil yang sedang berada di Sungai Balang Muar. Jadi untuk orang-orang Sungai Balang, jangan lepaskan peluang, datang beramai-ramai ke tempat program ataupun kaunter yang dibuka oleh Padu, dan pastikan anda mengajak lagi lebih ramai lagi kawan-kawan sahabat anda yang sedang mara untuk daftar sistem Padu, khususnya buat mereka yang berada di Sungai Balang. Baik Aidil, terima kasih atas pelaporan itu tadi. Alright. Baik, kita Puan, kalau kita tengok tadi orang Sungai Balang ni bersemangat, dan Aidil tadi bawakan kita respon daripada stakeholders sendiri, daripada YB dan juga Puan Zaitun. Begitu juga dengan orang-orang awam lah berkenaan dengan sistem Padu ini sendiri. Jadi ramai yang hadir. Kalau kurang YB tu kata tadi lebih kurang 2,000 orang telah pun mendaftar di Sungai Balang sahaja. Satu pencapaian menakjubkan 2,000 orang. Satu percaya orang Muar memang hebat-hebat. Memang padu lah orang Muar. Jadi begitu juga dengan masyarakat di daerah-daerah lain. Anda juga digalakkan, juga orang kata dialu-alukan lah untuk menggarap dan juga mendaftarkan sesegera mungkin sebelum 31 Mac ini, bagi memudahkan segala urusan dan juga pihak Dozem menyelaras segala maklumat anda lah. Dan mungkin Puan, kalau kita dah bercerita tadi berkenaan dengan technicality, kita dah bercerita dengan keselamatan data, macam-macam kita dah ceritakan. Selepas ni apa? Selepas ni apa? Maksudnya selepas 31 Mac lah. Ya. Jadi insyaAllah lepas 31 Mac, data-data itu akan melalui proses verifikasi lah sebelum subsidi bersasar itu dapat dilaksanakan kepada individu yang layak menerimanya lah. InsyaAllah pada tahun ini verification itu akan dibuat. Begitulah. InsyaAllah. Jadi kita alu-alukanlah untuk orang ramai untuk sama-sama kita menggarap seruan kerajaan untuk mendaftar sistem penggalan data utama ini Padu, bagi memudahkan pihak kerajaan lah untuk menyelaras dan juga menyalurkan bantuan-bantuan itu. Dan mungkin Puan, kita pun sebenarnya sedang berada di saat-saat akhir program, dan mungkin Puan boleh sekali lagi nyatakan harapan dan juga mungkin boleh mengajak orang ramai di luar sana yang mungkin sedang menonton kita ini untuk mendaftarkan Padu. Okey. So saya mewakili Jabatan Perangkaan Malaysia memohon agar semua rakyat terutama bangsa Johor untuk mengemaskini maklumat di Padu. Untuk kemaskini ini tidak mengambil masa yang lama, dalam 15 minit boleh siap. InsyaAllah kalau tiada masalah teknikal berlaku, dan sekiranya ada masalah teknikal berlaku, mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk menghubungi Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Johor ataupun ke kaunter-kaunter fizikal yang kita telah buka. Dan untuk maklumat semua, sila layari social media Jabatan Perangkaan Malaysia. Kita ada di Facebook, di X, Twitter, kita ada di Instagram dan juga TikTok untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan Padu. Okey? Yes, dan perlu diingatkan juga orang di luar sana perlu lebih berhati-hati dengan ancaman-ancaman. Pastikan menggunakan saluran yang betul, maksudnya saluran kerajaan kita yang rasmi lah, iaitu www.padu.gov.my. Baik, itu sahaja Puan. Terima kasih atas segala perkongsian dan juga input-input yang Puan kongsikan sebentar tadi. Dan untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, Influencer Japan Johor pada kali ini akan melabuhkan tirai. Jadi buat anda yang masih lagi belum mendaftarkan Padu, segeralah daftarkan diri anda, dan InsyaAllah kita sama-sama membina sebuah negara yang lebih maju dan bersistematik. Dan insyaAllah untuk itu sekian saja daripada kami pada hari ini. Saya Hosandai Syamazmi, dan salam jumpa lagi.